Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita. Pada petang ini insya-Allah surah Al-Jumu'ah. Surah yang ke-62, juzuk yang ke-28. Surah Al-Jumu'ah dalam surah 10 serangkai. Dia surah yang ke-6. Surah yang ke-6, maknanya dia bermulanya tema ataupun dakwa mengenai infak. Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-Taghabun dan At-Talaq, dia kisah infak. Dan last kali At-Tahrim, ada jihad dan ada infak. Dia punya hubung kait dia, dia punya dakwa 10 serangkai, yakni jihad dan infak. 5 yang pertama mengenai jihad, 5 yang kedua mengenai infak. Di samping itu, di samping ada dakwa utama dia, 3 surah yang bermula dengan As-Saff, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun merupakan 3 surah yang membincangkan bab Allah menegur, memberi ingatan ataupun memberi tugas kepada 3 golongan utama dalam negara atau dalam masyarakat. Kerana 3 ini memainkan peranan penting, yakni golongan mujahid, golongan ahli kitab ataupun golongan ilmuwan, dan yang ketiga ialah golongan hartawan. Ketiga golongan ini memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memastikan keimanan ataupun Allah memastikan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengesahkan Allah akan berjalan lancar, dalam memastikan semua sekali masyarakat akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surah Al-Jumu'ah sebagaimana kita tadi ialah surah mengenai golongan ulama, yakni akan mengajar ayat-ayat Allah, dan juga golongan pelajar, golongan mengajar dan golongan pelajar dalam usaha memastikan pengajaran wahyu Allah berjalan lancar, kerana ada golongan mengajar dan ada golongan yang belajar. Tengok ayat yang pertama tadi, sebagaimana juga dalam surah-surah yang lain, dalam surah 10 serangkai ini, Allah memulakan ayatnya dengan bertasbih untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fil ard al-malikil qudusi, dan dia juga merupakan kenapa semua makhluk bertasbih dengan dia, kerana dia juga merupakan al-malik, penguasa ataupun raja yang maha suci, dan juga di samping maha suci sifat dia juga mempunyai sifat maha perkasa dan maha bijaksana. yakni apa yang ada di langit, seperti bulan, bintang, matahari, planet,
dan juga apa yang ada di bumi seperti pokok, haiwan, manusia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tasbih? Mereka mengakui dan menyatakan kemahasucian Allah. Berbeza dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Itu maksudnya. Mentasbih kerana mengesa dan memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan juga sesuci Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga mempunyai sebagai penguasa ataupun maharaja yang ada kuasa mutlak, yang maha suci dari segala yang diduga oleh manusia. Dia Al-Aziz, Maha Perkasa, kerana dia menciptakan dan menghancurkan semua rakyat. Dia boleh menghancurkan, tidak ada orang yang boleh terkecuali dari kehancuran. Dia juga Maha Bijaksana, dia Al-Hakim. Kenapa bijaksananya? Bijaksananya dia tidak terburu-buru menggunakan, walaupun dia ada kuasa, walaupun dia ada kudrat, dia tidak segera menghancurkan segala-gala makhluk ini, pasal dia ada kebijaksanaan dia. Sepatutnya dia menghancurkan semua lah. Golongan yang lawan dia, golongan taat dengan dia. Pasal dia ada kuasa segala-galanya. Tapi dengan sifat bijaksananya, dia kesan belas dengan hambanya, bagi ruang kepada hamba-hambanya supaya kembali semula kepada dia. Itu ayat yang pertama lah. Ayat yang kedua, ini bermulanya pengajaran. Bermulanya perintah dia kepada para pengajar ataupun kepada para ilmuwan, kepada para ilmuwan. Tengok ayat dia. Huwallazi, dan dialah yang ba'atsa fil ummiyina rasulan. Ba'atsa fi, telah memutuskan pada al-ummiyina rasulan, kepada orang-orang buta huruf. Al-ummi ini masyarakat Arab yang kebanyakan masyarakat buta huruf. Cuma buta huruf saja, dia tak kenal huruf saja, tapi kalau dia orang cerita dengan dia boleh hafal dan dia boleh ingat dan dia faham. Itu kelebihan dia. Rasulan, dan rasul juga seorang ummi, rasul kita juga seorang yang buta huruf juga itu. Maka Allah kata, aku putuskan untuk kaum yang buta huruf, nabi yang buta huruf. Apa ibrah sini? Nak cerita di sini ya, daripada kaum yang buta huruf, akan mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau tidak huruf. Buta huruf pun Islam ini, buta huruf pun layak masuk syurga Allah dan duduk di tempat yang tertinggi. Buta huruf pun pergi tengok Al-Quran, bila orang cerita, dia boleh dengar, dia boleh faham kalau belajar. Itu maksudnya. Maknanya minhum rasul tu betul di kalangan mereka juga. Maka tengok bagaimana tugas Nabi yang buta huruf ini Allah perintahkan dengan dia. Apa dia? Yatlu alaihim. Nabi tadi membaca ayat-ayat wahyu Al-Quran, wahyu alaihim, kepada mereka, kepada semua umat yang buta huruf tadi. Nabi terima Quran daripada Jibril. Jibril baca dengan dia, Nabi hafal, Nabi ingat dan Nabi faham. Maka benda ni juga, apa yang dibagi tahu Jibril juga, Nabi baca pula kepada umat dia yang buta huruf tadi. Yatlu alaihim ayati. Membaca ayat-ayatnya tentang apa? Membaca ayat-ayatnya tentang, yang pertama sekali, yang penting sekali ialah keesaan Allah, supaya masyarakat Arab yang buta huruf ini boleh menerima, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allah itu esa, Allah itu semua sifat-sifat Allah. Yakni golongan-golongan tadi Nabi bacakan tentang esanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas yang pertamalah. Tugas yang pertama ilmuwan, tugas yang pertama orang yang diberi ilmu ialah baca ayat-ayat Allah supaya masyarakat kenal Allah. Bila masyarakat kenal Allah, masyarakat akan mengesakan Allah. Itu maksud dia. Kenal Allah dan mengesakan Allah. Ataupun semua rukun-rukun iman yang lain lah. Itu pertama, tugas pertama dia. Tugas kedua para ilmuwan sepatutnya
wa yuzakkihim. Pasal ini tugas Nabi. Bila tugas Allah perintah Nabi buat macam ini, maka pengganti Nabi pun akan meneruskan kerja-kerja sama yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa yuzakkihim. Mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari ada sebarang sifat, ada juga kuasa-kuasa Allah ada pada manusia. Tidak ada kuasa-kuasa manusia seperti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat-sifat manusia seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sifat Allah tadi Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Quddus, Al-Malik. Semua sekali itu sifat Allah. Dan sifat-sifat ini, maka bila pengajar baca, pengajar akan memastikan semua makhluk-makhluk di bumi dan di langit tidak ada sebagaimana sifat-sifat yang ada pada Allah tersebut. Maknanya dia akan memastikan Allah itu maha suci daripada ada sifat-sifat sebagaimana makhluk-makhluk di langit dan di bumi. Dua dah ilmu pengajaran dia. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memberi ilmu, mengajar. Tadi dia mengajar ayat-ayat, tadi baca. Kemudian menyucikan. Maknanya daripada kesyirikan, untuk pastikan manusia ini menjadi ahli tauhid. Dan yang ketiga wa yu'allimul kitaba, mengajar ayat Quran, mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu wal hikmah. Wal hikmah ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama ialah wal hikmah ini bila mengajar ayat-ayat Allah, automatically dia mengajar sunnah-sunnah Nabi. Dia mengajar sunnah-sunnah Nabi, wal hikmah. Dan tafsir yang kedua, wal hikmah ialah mengajar ayat-ayat Al-Quran secara lengkap dan masyarakat semua boleh faham ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dua pandangan. Maka jelas di sini ada tiga sifat utama, tiga sifat utama untuk pengajar ataupun untuk para ilmuwan. Yang pertama, dia kena baca ayat-ayat Allah tentang Allah Esa. Yang kedua, baca ayat-ayat Allah tentang untuk Allah Maha Suci, menyucikan Allah daripada ada kesyirikan. Dan yang ketiga, baca semua ayat-ayat, mengajar semua ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar semua 30 juzuk Al-Quran ataupun 114 surah. Mengajar dengan cara wal hikmah. Wal hikmah ini belajar, masyarakat akan faham semua sekali 30 juzuk tersebut. Kalau tafsir yang kedua, belajar dan mengambil sunnah Nabi, mengambil amalan-amalan Nabi daripada kitab-kitab tersebut dan juga hadis-hadis Nabi. Dua pandangan. Maka bila ada tiga perkara ini, wahai para ilmuwan, wahai para yang mengajarlah, ustaz-ustaz ke semua sekali, kena pastikan. Kalau nak ikut tugas Nabi, pastikan tiga perkara utama ini kamu kena buat. Wa in kanu min qablu wa in kanu, dan padahal adalah mereka tersebut golongan-golongan ummi, golongan-golongan yang buta huruf tadi, sebenarnya dalalim mubin, dalam keadaan kesesatan yang amat nyata, kerana mereka tak boleh baca dan tadi tidak ada orang mengajar kitab dengan mereka. Mereka hanya sekadar mengatakan dia beramal dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Maka bila Nabi baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua walau buta huruf, sekadar dengar Al-Quran yang Nabi tafsirkan, dengan dengar tersebut mereka beramal, dan dengan mereka beramal Allah bagi syurga yang kepada mereka yang tertinggi dengan mereka. Cuba bayangkan kalau orang Arab ini bukan buta huruf dah. Buta huruf pun dia mampu masuk syurga dengan dia dengar, faham, dia boleh hafal semua sekali. Maka apatah lagi kalau mereka tersebut bukan terdiri pada orang yang buta huruf. Walau buta huruf, mereka amat cerdik. Mereka dengar, mereka faham dan mereka boleh beramal dengannya. Dan walaupun dia berbeza dengan masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi ini dia degil sepanjang masa. Walaupun dia cerdik,
Tapi masyarakat Arab ini mula-mula saja dia degil, tapi akhir sekali tahun yang ke-8 Hijrah mereka dengar berulang kali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka beramal dengannya dan mereka masuk Islam ke semua sekali ketika penaklukan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Itulah dia punya dakwah kita tadi, pengajar dah jelas tugas dia mengajar Quran. Mengajar Quran untuk yang pertama mesti kena faham. Mesti kena faham dan mengambil perkara-perkara akidah. Yang ketiga dia berimam, ambil kaidah, dan yang ketiga faham semua dan ambil sunnah ke dalam ayat Al-Quran tersebut. Tengok ayat yang ketiga pula. Wa akhari ini dan untuk kaum-kaum yang terakhir, bukan kaum yang buta huruf saja. Kaum Arab lain yang tidak buta huruf pun dia akan mengajar kitab Al-Quran juga. Wa akharina, dan yang lain daripada mereka yang tidak buta huruf dia ajar juga. Maka dan orang Arab sekitar pun dia ajar juga. Lamma yalhaqu bihim, maka belum mereka itu lagi mereka yang belum datang dan akan datang. Maksudnya semua satu dunia pun dia kena mengajar jugalah. Mereka mengutuskan Muhammad baca kepada orang lain daripada orang Arab pun dia ajar juga, dan masyarakat yang kita pun ajar juga pasal diteruskan oleh para pengajar tadi. Untuk umat ketika itu, umat di luar ketika itu, dan umat-umat yang akan datang pun sama juga pasal diteruskan oleh para ilmuwan yang Allah perintah dengan Nabi tadi. Maka para ilmuwan pun dia kena mengajar 3 perkara tadi juga. 3 perkara pokok dalam Al-Quran tadi. Dan tugas-tugas Nabi ini ya. Mana-mana tugas Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Allah akan ulang-ulangkan. Tugas Nabi Ibrahim, ni tugas kamu. Banyak Allah ulang-ulangkan ayat ni. Wa yuzak yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhul kitaba wal hikmah. Kalau tengok dia Allah ulang. Nabi Ibrahim pun cerita benda sama, arah yang sama. Nabi Isa pun Allah perintah yang sama. Nabi Musa pun Allah perintah yang sama. Masing-masing baca kitab masing-masing. Dan juga kaum-kaum yang kemudian. Maka zalika itulah karunia. Itulah kekurniaan Allah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Zalika fadlullah, itulah kurniaan Allah yang dia berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, ada sesiapa saja yang Allah pilih nak duduk belajar dan mengajar, itulah ikut Allah lah. Allah yang diberi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kerana wallahu zul fadlil azim, dan Allah yang punya kurnia yang amat besar kepada umatnya yang ada inabah. Bila ada rasa nak belajar, ada rasa nak mengajar, ada perasaan ini, maka mereka berikhtiar. Maka ketika itu Allah bagikan dengan dia kurnia yang besar. Yang ni mungkin kalau dia nak mengajar, Allah bagi ilmu Al-Quran dengan dia. Kalau dia nak belajar, Allah bagi ilmu hidayah dengan dari segi inabah. Lepas tu inabah, hidayah dan istiqamah dan rabtul qalbi dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu Bagaimana kalau pengajar ini teguran kepada ustaz ataupun pengajar-pengajar ataupun masyarakat ini golongan yang ala kadar dengan kitab Al-Quran. Ala kadar, maknanya tidak menggunakan Al-Quran pada yang sepatutnya. Mereka tengok Quran ala kadar saja dibaca ataupun dibaca saja. Ini teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegur orang Yahudi, tegur orang Yahudi sebenarnya ibrah untuk orang Islam, supaya orang Islam tahu bahawasanya orang Yahudi macam ini perangai dia. Itu tengok bagaimana tahap ilmu orang Yahudi. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai segala-galanya. Tengok apa teguran Allah kepada mereka. Teguran Allah kepada pengajar-pengajar mereka ataupun ustaz-ustaz mereka. Ayat yang kelima. Banyak orang duk cerita ayat ni kan. Mathalul ladzina, mana Allah buat permisalan orang-orang yang humilu, dipikulkan at-taurata, dipikul kitab Taurat kepada mereka. Maknanya perumpamaan orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, Nabi Allah Musa wariskan kitab Taurat kepada mereka. Dibagi kitab. Kitab macam kita, Nabi wariskan Al-Quran kepada kita. Untuk Yahudi, misalnya orang-orang Yahudi yang Allah pertanggungjawabkan untuk mereka baca, faham dan beramal dengan kitab Taurat. Humilu, dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kemudian
Thumma lam yahmiluha, mereka tak pikul pun, mereka tak belajar pun, mereka belajar ala kadar saja mereka belajar, mereka baca. Sama orang kita pun, sama enggak? Orang Islam pun kalau Nabi wariskan kitab Al-Quran, kita pun ala kadar juga. Baca seala kadar macam tu, baca berulang-ulang, tapi tidak berusaha nak bertadabbur, tidak ada usaha nak fikir apa kata-kata Allah sebenarnya, apa pengajaran-pengajaran pada Al-Quran, dia tak pernah fikir pun yang tu. Dia hanya baca macam tu. Umpama ala kadar. Dipanggil ala kadar. Summa kemudian lam yahmiluha, mereka tidak belajarnya bersungguh-sungguh, atau mereka tidak mengambil pengajaran-pengajaran darinya. Maka Allah buat perumpamaan golongan macam ini macam mana? Kamathalil himar, seperti mana keldai. Kenapa keldai? Pasal keldai di kalangan orang Arab binatang yang paling bodoh. Kalau orang kita ni lembu lah, lembu paling bodoh. Tapi keldai ini paling bodoh lagi daripada lembu sebenarnya. Keldai ni, saya dengar orang cerita lah, dengar cerita orang pergi tengok perangai habit keldai ni, dia bodoh sangat. Kadang-kadang tu kalau dia melintas jalan kan, kereta ada ke apa, dia jalan je. Mati ke tak mati ke, dia tak kisah. Dia bodoh sangat. Dia ikut kata tuan dia. Itu jenis keldai ni. Berat ke tak berat ke, dia akan ikut saja. Isilah banyak macam mana marah pun. Kalau berat sangat pun, dia bawa. Tapi dia bunyi. Bunyi suatu bunyi yang amat-amat buruk lah. Bunyi mendengus, letih. Tapi mereka bawa juga. Itu keldai. Dia tak kisah. Dia tak ada semangat melawan. Macam binatang-binatang yang lain. Sebab tu orang peribahasa Arab, bodoh macam keldai. Kalau orang Melayu, bodoh macam lembu lah. Diguna dengan berbagai-bagai. Tapi macam tu jugalah. Allah umpamakan kamathalil himari, seperti mana keldai lah. Kerana apa? Seperti mana keldai asfaron. Asfaron maknanya dia membawa yahmilu. Seperti kamathalil himari yahmilu asfaron, maknanya seperti mana keldai yang bawa kitab-kitab berat. Tuan dia, maknanya keldai ini, tuan dia isi kitab-kitab atas belakang dia, suruh bawa pergi ke mana-mana tempat. Maka dia bawalah kitab tersebut. Maka Allah kata apa? Bi'sa masalu, sangat buruk. Bi'sa masalu, sangat buruk permisalan yang Allah buat ni. Amat-amat hina lah. Amat-amat hina kalau kita berfikir. Pasal apa? Pasal keldai, dia tak tahu apa pun ada atas belakang dia tu. Ada kitab ke? Pertama, kalau dia tahu ada kitab pun, dia tak faham apa isi kandungan kitab tersebut. Mana gitulah ulama-ulama Yahudi ini, ulama-ulama Yahudi ini, dia diberi kitab Taurat. Kadang-kadang orang lama dia tipu kitab pun, mereka ambil juga semacam itu. Maknanya mereka tak bersungguh ambil pengajaran pada kitab-kitab dia. Mana untuk kita pun sama. Kalau untuk kita orang Islam pun, kalau kita ala kadar dengan kitab umpama himar tadi, yakni dapat Quran, kita hanya sekadar baca saja, kita tak faham apa titahan-titahan Allah dalam kitab Al-Quran tersebut, apa pengajaran-pengajaran Allah yang dia nak kita laksanakan dalam kitab tersebut. Jadi maka kita seumpama sekamasalil himari yahmilu asfaran, sebagaimana binatang yang bawa saja kitab-kitab tersebut atas belakang dia, dia tak tahu apa pun kandungan dalam kitab-kitab tersebut. Kita pun simpan kat rumah saja. Tak tahu apa pun, apa tujuan kitab, apa pengajaran kitab yang Allah nak suruh kita beramal dengan dia, tak sampai ke tahap tu. Maka Allah panggil keldai. Ini kena kita lah. Kena keldai kalau orang tak nak berusaha memahami dia. Maka masalul qaumi, maka bisa masalu, sangat buruk perumpamaan semacam ini al-qaumi, bagi kaum allazina kadzabu, bagi kaum yang mendustakan bi ayatillah, bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Punca asal Allah buat macam keldai, bodoh macam keldai ini ialah mereka, bila mereka tak faham, mereka tak pernah ambil pengajaran, maka segala ajaran-ajaran Al-Quran tersebut bercanggah dengan amalan mereka. Allah tak bagi buat syirik, mereka pergi buat syirik. Allah tak bagi buat bid'ah, dia pergi buat bid'ah. Mana selalu kena bercanggah. Allah suruh pentingkan akhirat, mereka leka dengan dunia. Allah ikut sunnah Nabi, mereka buat ajaran-ajaran baru.
Itu maksud mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak ambil pengajaran daripada Allah, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu punca dia sangat buruk sekali orang kata kita tak pernah mendustakan, tak pernah ada kita orang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita kata kita berperasaan, tak pernah kita ustaz ni kelentong lah mana kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita Islam, kita mengucap. Dia rasa macam itu. Pasal apa? Pasal dia memandang betul prasangka dia. Dia tak tahu yang pendustaan ayat-ayat Allah ialah kerana dia buat amalan ataupun dia berfahaman memegang akidah yang bercanggah dengan arahan Allah. Itu mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan kata dia melawan ke, dia bakar ayat. Bukan macam tu. Dia amalan dia ataupun akidah yang dia pegang tak sama dengan akidah ataupun amalan yang Allah peruntukkan dalam kitabnya. Itu maksud mendustakan ayat-ayat Allah. Maka bila mendustakan ayat-ayat Allah, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, maka Allah tidak akan beri petunjuk lantaran mereka ala kadar dengan ayat-ayat Allah. Maka mereka rasa mereka bijak, mereka cerdik dah, rupa-rupanya Allah tak beri petunjuk pada mereka. Bila Allah tak beri petunjuk pada mereka, maka mulalah mereka membuat apa-apa saja asalkan baik, membuat apa saja disangka buat jahat dijangka baik. Maka ketika itu al-qaumaz zalimin, maka mereka termasuk golongan-golongan orang yang zalim. Orang yang zalim dalam Al-Quran ini zalim besar sekali lah. Zalim mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Surah ayat 13 surah Al-Luqman jelas ceritakan dah. Zalim yang besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibrah kita balik di sini, tidak berusaha memahami ayat-ayat Allah, Allah tak beri hidayah. Bila Allah tak beri hidayah, kita berprasangka saja, bagus amalan kita, bagus dan akidah kita. Pasal tak sedangkan hidayah tak ada. Hidayah tak ada. Kalau kita istiqamah pun, istiqamah dalam perkara-perkara lain. Jauh sekali Allah nak bagi rabtul qalbi untuk kita. Itu maksud dia. Maka wahai para pengajar, kena buat macam itulah. Ini untuk ingatan untuk para ilmuwan semua. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazi, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, katakanlah wahai orang-orang Yahudi. In za'amtum annakum, jika kamu anggap bahawa kamu auliyaulillah, kamu kekasih Allah. Tengok ni. Ulama-ulama Yahudi, dia berprasangka pasal dia ada kitab. Dia rasa dia ni Allah sayang dengan dia pasal Allah bagi kitab dengan dia. Dia baca kitab Allah tak betul. Macam tu dia rasa dia ni manusia istimewa. Bila manusia istimewa, dia ni kekasih Allah lah. Kita baca surah Al-Baqarah kan. Banyak perkara-perkara yang mereka mengatakan kalau mereka masuk neraka pun 3 hari saja, ataupun ada ayat tu 1000 hari, buat tak ingat lah. Bukan 1000 tu mereka tak nak, mereka mahu hidup 1000 tahun pasal mereka ini kasih Allah. Mereka rasa mereka akan Allah ampunkan dosa mereka. Jadi di sini Allah zajrun. Allah tegur orang-orang yang suka berprasangka, mereka rasakan mereka ini di pihaknya benar walaupun tidak selalu berdampingan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap mereka orang benar. Orang benar ini, orang Yahudi kata dia ni kekasih Allah. Allah sayang dengan dia. Allah suka dengan dia. Nak dia tak pernah terima pula berbagai-bagai musibah diri dia tu. Bersih semacam dia tu. Maka di sini, kalau kamu anggap kamu saja kamu kekasih Allah, maka umat-umat lain bukan macam kamu. Umat-umat lain, umat-umat yang kelas kedua, maka Allah kata, apa dia? Kalau betul kamu harap kamu berprasangka macam itu, maka fatamannawul mauta, maka bercita-citalah untuk kematian. Orang tanya pula, bila pula dia bercita-cita untuk kematian? Bila dekat ayat macam ni, kita tak faham dah. Fatamannawul mauta, maka bercita-citalah kamu untuk mati, wahai orang Yahudi. Ada juga tafsir yang lain untuk mengelak itu. Tafsir yang lain mengatakan, kan kita bila kita mengaji surah Al-Baqarah, bila kita berdebat, bila untuk menegakkan hujah, A kata dia akidah betul, B kata dia akidah betul, maka
Bila bab akidah, mereka kena bermubahalah. Pergi di masjid, bawa keluarga dia, bawa keluarga dia, masing-masing berdoa dengan Allah, minta kebenaran. Kalau kamu benar, kalau aku salah, Allah matikan aku. Itu maksudnya. Maka kalau betul kamu pihak yang benar, kamu kekasih Allah, bermuabalah. Bermubahalah. Maknanya minta kematian. Kalau betul-betul aku salah, Allah musnahkan aku. Ketika itu. Maka di sini, fatamannawul mauta. Kalau betul-betul kamu rasa kamu betul di pihak kekasih Allah, benar ajaran-ajaran kamu, mintalah. Gitu kan. Tapi dalam ayat-ayat yang lain, orang Yahudi ini cukup-cukup takut mati. Bahkan mereka mau hidup selama-lamanya. Pasal apa? Pasal mereka suka sangat dengan dunia. Dalam ayat Al-Baqarah, mereka kalau boleh mereka mau hidup sehingga 1000 tahun. Itu PL orang Yahudi. Pasal dia sedar kesalahan-kesalahan dia di akidah. Dia tahu. Dia tahu dia punya kesalahan dia, maka dia cari peluang untuk mungkin nak bertaubat apa kemudian hari, dia masih perasaan semacam itu. Fatamannawul mauta, maka haraplah kematian in kuntum shadiqin, kalau kamu orang-orang yang benar. Dalam ayat yang lain ternyata mereka tak nak, mereka takut untuk mati. Ayat Allah jawab ayat 7. Wala yatamannaunahu, dan tidak yatamannaunahu, sebenarnya mereka tidak sekali-kali mengharapkan kematian abadan, selama-lamanya. Ini selama-lamalah. Kalau boleh hidup selama-lama dia mau. Ayat lain, hidup sehingga 1000 tahun. Bima qaddamat aidihim, kerana apa yang mereka telah perbuat. Kerana apa yang mereka telah perbuat, yang ni dosa-dosa mereka tahu. Mereka ubah ayat-ayat Allah di kalangan ulama-ulama dia. Mereka ubah ayat-ayat Allah, mereka ubah hukum hakam, mereka buat perkara-perkara yang tak ada dalil bukti, mereka tahu. Tapi atas dasar mereka nak popular, mereka nak ikut golongan majoriti, mereka buat juga perkara-perkara salah ini. Sebab tu mereka takut mati. Pasal kalau mati, pasti mereka dihukum. Itu maksudnya. Maka orang ni, bima qaddamat aidihim, maka mereka perbuat dosa-dosa yang mereka buat. Mereka tahu sebenarnya. Wallahu alimun, dan Allah mengetahui amalan-amalan dan akidah-akidah mereka, kerana bidzalimi, kerana mereka telah buat masuk orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut dengan mati, tapi mati tak takut dengan dia. Mati pasti datang mengikut tahap yang Allah telah tetapkan. Ayat yang ke-8. Dia saja takut dengan mati, tapi dia tak fikir mati langsung takut dengan dia. Takdir bila-bila masa saja akan datang menjemput dia. Qul innal mauta, katakanlah kepada orang Yahudi ataupun orang-orang yang takut mati. Macam kita lah. Nak buat, maknanya bila kita buat jahat, kita rasa sempat lagi. Contohlah dalam bulan Ramadan dah. Dalam bulan Ramadan ni aku buat ala kadar tak apa, 20 hari pertama ni, 10 hari terakhir aku pulung lah. 10 hari terakhir aku tak mau tidur malam, aku nak buat amal. Pasal itu malam Lailatul Qadar, dia kata. Tengok syaitan pandai. Syaitan pergi bisikkan dengan dia, 20 hari terakhir ni, ala kadar sajalah, main-main tak apa, pergi makan mori. Tapi 10 hari terakhir, betul-betul pulung. Tengok syaitan. Cukup 10 hari terakhir pun sama. Sibuk dengan pergi shopping baju lah dah. Macam cara juga. Sibuk dengan kuih-muih kan. Itu syaitan. Maknanya kita hanya berprasangka aja. Bersangka nak buat amal, tapi sebenarnya itu bisikan syaitan tu. Bisikan syaitan yang memanjakan angan-angan kita. Sama juga mati. Bagi tahu dia. Qul innal mauta, kata kesungguhnya kematian, allazi tafirruna, yang kamu lari tu. Yang kamu takut sangat dengan dia tu. Yang kamu rasa kamu panjang lagi suka tu. Minhu darinya tersebut, sebenarnya fa innahu, maka sungguhnya kematian tersebut mulaqikum, yang pasti menemui kamu. Masa mati tak takut dengan kamu mati, tetaplah. Pasti kamu cukup masanya, kamu pasti mati menjemput kamu, nyaya kamu ketika itu. Pasal kamu duk khayap umpamanya lagi, tiba-tiba esok terus kematian datang menjemput kamu. Duk khayap nak buat 10 terakhir Ramadan, tiba-tiba 10 hari Ramadan terus dah mati, dah tak sempat nak merasa yang betul-betul 10 akhir Ramadan tersebut. Fa innahu thumma, kemudian
Turadduna ila alimil ghaib. Kamu akan mengetahui alam yang gaib bila kamu pergi menemui Allah. Allah akan jemput kamu mati, baru kamu tahu ketika itu. Al-ghaib. Al-ghaibi wasyahadah. Maka ketika itu baru kamu tahu. Maka kenapa? Kerana fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketika kamu mati, ketika kamu sedang nazab, ketika kamu di alam barzah, ketika kamu di alam akhirat, di alam mahsyar, maka Allah akan beritahu kamu apa yang kamu telah lakukan masa dunia dahulu. Kamu tangguh ke, kamu tak nak belajar ke, kamu tak nak ambil ibrah ke, kamu tak nak beramal ke, satu persatu Allah akan bagi tahu kamu ketika itu. Tapi ketika itu tak boleh buat apa dah. Ketika itu tak boleh buat apa dah. Dah segala-galanya telah selesai. Kamu hanya untuk dihukum saja, menangislah, menjeritlah, macam mana pun tetap hukuman tersebut. Selesai bab teguran ataupun ingatan untuk para ilmuwan. Ini para untuk pelajar pula, para pelajar-pelajar pula. Pelajarlah para orang yang nak ambil ilmu, apa ilmu-ilmunya dia perlu pelajari. Ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sedang belajar ataupun belajar, mendengar apa-apa daripada orang yang berilmu ini, wahai orang beriman. Nabi bagi tahu dia kepada anak murid dia ni. Ya Allah perintahkan pengajar bagi tahu kepada anak buah dia. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiyatis shalah, apabila disuruh solat, apabila disuruh solat mi yaumil jumaah, pada hari Jumaat. Bila bunyi azan hari Jumaat, wahai orang beriman, bila bunyi azan hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah, untuk pergi ke masjid tersebut. Pasal nak dengar orang baca, orang mengajar, kamu belajar dengar kutubah tersebut. Ini ayat dah kemudian ni. Mula-mula syariat, mula-mula Jumaat zaman dahulu, mula-mula Nabi solat dititah Jumaat ni, kutubah kemudian. Pergi macam raya tu. Kutubah selepas solat. Solat dulu baru dengar kutubah, baru belajar dalam kutubah tersebut. Tapi ini sebelum lagi. Masa dah lepas dah ni. Wahai orang-orang yang beriman, orang pelajar-pelajar ni semua ni, kamu hendaki bila bunyi orang azan saja, kamu kena pergi di masjid surau, masjid yang ada sembahyang Jumaat. Maka bila khatib baca kutubah, kamu belajar apa yang dia baca tadi. Wahai pelajar, kamu dengar. Lepas tu kita tak benarkan sama sekali bercakap dengan benda lain ke, duk khoyal ke, main handphone ke. Pahala berjumaah tidak ada ketika itu. Pahala Jumaat dapat dulu, itulah pahala, tapi pahala tu tak ada. Dapat hukum lepas. Maka ketika itu, maka bersegeralah ila zikrillah, untuk mengingati Allah. Pasal dalam kutubah tersebut akan ceritakan tentang keesaan Allah ataupun apa-apa peringatan untuk kamu ambil pengajaran daripadanya. Maka ketika itu wazarul bai' tinggallah jual beli, tinggallah upacara perniagaan ketika itu. Bahkan haram pun kita berniaga ketika itu. Wazarul bai', mana tinggallah perdagangan. Al-bai' ini sebenarnya penjualan, ni dia ada jual beli. Kenapa jual diceritakan perdagangan? Pasal jual ada untung. Kenapa Allah ceritakan tinggalkah jual beli ni? Kerana perniagaan yang paling untung zaman dulu orang yang berniaga ni. Jadi benda yang paling untung pun kena tinggal, usahakan barang yang tidak ada untung. Tu yang paling tinggi Allah buat. Paling tinggi kiasan dia. Benda yang paling buat duit, paling untung pun aku suruh kamu kena tinggalkan demi mendengar orang cerita keesaan ataupun ke amalan nabi-nabi aku di situ. Wazarul bai', maka itulah tinggalkan perdagangan walaupun untung macam mana pun, bagi tumpuan kepada orang yang sedang baca khutbah tersebut. Zalikum khairul lakum, mendengar belajar kat situ adalah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu orang-orang yang amat mengetahui. Orang yang mengetahui maka kita kena buat sesuatu lah. Kita kadang-kadang alpa ni. Kadang-kadang ketika itulah kita nak tekan handset kita, nak tengok ujung-ujung mata pun tengok juga. Ada mesej penting dah. Tahun ni ada tak nak tengok, tapi tengok ujung-ujung mata, keling ujung mata jahat tu dalam Al-Quran. Keling dengan ujung mata pun Allah mengetahui. Maha mengetahui. Niat kamu nak tengok handphone, tak nak dengar orang baca khutbah tadi. Kita perlu ubahlah. Ini berat dah kita baca dah. Tuan-tuan dengar dah, kalau buat lagi masalah dah. Orang mengajar lagi berat. Dah mengajar cerita dah.
Tapi dia buat juga benda ni. Ini kena semoga Allah ampuni kita lah kalau sebelum kita terlanjur, kita terlanggar apa-apa larangan ini. Kita mohon Allah supaya Allah ampun dosa-dosa. Lepas kita ketika kita buat perkara yang bercanggah dengan arahan-arahan Allah, walaupun kita tahu benda tu tak elok ataupun tak betul, kita minta Allah, kita terlalu lemah. Ketika itu maka semoga Allah ampun dosa-dosa lampau kita insya-Allah. In kuntum ta'malun. Okey, habis ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Ke-10, mana adakah kita kena duduk lama-lama jangan pasal perintah. Ayat perintah tu fi'il amal kat situ ayat Allah perintah pergi apabila ada juga kelonggaran keharusan dia iaitu faiza fudiyatis salatu, maka apabila telah selesai solat maka fantashiru, maka bertebarlah kamu semua, keluarlah daripada tempat solat tersebut, fil ardi, di muka bumi ini, wabtahu min fadlillah, untuk mencari kurniaan Allah dalam segi perniagaan, dari segi kerja ke lepas saja solat, kamu harus keluar. Ada orang tanya, ini pun fi'il amar juga, fantashiru, dia kata arahan Allah suruh keluar. Adakah kalau kita tak keluar boleh? Tak, kalau kebetulan mengaji Iqra baru ni, kalau kita mengaji dah depan dia tu ada arahan fi'il amar, yang kedua tu dia harus jadi. Maka dah faiza qudiyatis solat, dah selesai solat, itu fi'il amar juga, maka dia haruskan untuk keluar. Nak duduk pun tak apa, nak keluar pun tak apa. Fantasiru fil ardi, dan carilah wabtahu min fadlillah, dan carilah daripada kurniaan Allah. Dan bila kita cari kurniaan Allah pun, tengok ni, bila kita keluar bekerja ke, berniaga ke, buat apa-apa urusan sekalipun, tengok ni pesanan Allah, wazkurullah, dan ingatlah akan Allah, niatlah. Maka aku kerja ni kerana Allah ni, aku kerja ni nak cari duit, kalau aku dapat duit, bolehlah aku bantu orang-orang yang nak menyebarkan ayat-ayat Allah. Kenapa niat macam tu? Pasal itu tanda ingat Allah. Niat balik kalau ada pula orang, apa-apa sajalah, apa-apa jalan Allah yang perlu untuk ke arah membantu penyebaran ayat-ayat Allah, akan bantu tolong dengan niat kita. Dengan bantu, yang pertama kita niat Allah. Yang kedua, keberkatan harta hasil daripada kita niat tadi akan bertambah. Pasal niat untuk dia. Rezeki dia jaga. Dia kata, akulah pegang kunci khazanah. Jadi kalau wahai hamba, kalau kamu bercakap dengan orang penjaga kunci tersebut, akulah. Maka minta dengan akulah. Kan betul-betul ikhlas, aku akan bagi apa kehendak kamu tadi, pasal dia nak jalan aku. Maka Allah akan tambah apa-apa ke jalan dia, pasal kita niat dah ikhlas untuk dia. Nak bagi pinjam dengan dia. Dalam ayat sebelum ni, bagi pinjam dengan dia. Wazkurullah, maka ingatlah Allah kathiran, banyak-banyak. Kalau boleh berzikirlah, kalau tak siap lagi zikir petang ketika tu, buat zikir petang. Kalau terlupa zikir pagi, qada zikir pagi. Apa-apa saja, istighfar ke, apa-apa saja. Pasal ayat kathiran, banyak-banyak. Bukan sikit-sikit, bukan ala kadar. Untuk ingati Allah ni banyak-banyak. Wazkurullaha kathiran, banyak-banyak. La'allakum, semoga dengan buat banyak-banyak tersebut, keikhlasan untuk Allah semata-mata tersebut, tuflihuna, kamu pasti beruntung. Untung dunia pun untung, akhirat lagi-lagi untung. Dalam urus niaga yang inilah Allah kata perniagaan untuk kita, untung dunia, akhirat lagi-lagi untung. Ayat terakhir lah, ayat terakhir untuk pelajar. Ayat terakhir untuk pelajar. Fajar. Jumaah baru pun lagi baru sampai. Cuma sampai kan. Ayat terakhir. Yang akhir yang fikirnya. Ayat terakhir. Wa iza ra'au tijaratan. Dan apabila mereka melihat perdagangan. Rupa-rupa ni gini. Ini ayat ni ayat sebelum hukum kutubah jemaat diubah kepada mula-mula. Ketika ni kutubah jemaat lepas solat ada kutubah. Jadi zaman dulu bila bunyi orang azan dia pergi solat semua sekali. Lepas tu baca kutubah. Bila baca kutubah ketika itu, maka
PA lah orang-orang zaman dulu. Dia balik, dia ceritalah, dia balik, dia pergi solat, berhenti solat tu, dia mari berdagang daripada mana-mana berdagang. Dia buat balik barang-barang dagangan nak berniaga selepas solat. Dia berniaga pun. Pusat perniagaan dia berniaga Syam, balik barang-barang dagangan dia, nak tunjuk pada orang kampung, ini barang-barang dagangan dia daripada Syam, daripada Yaman. Dia berkumpul di perkarangan masjid. Jadi bila selesai solat, wa iza ra'au tijarah, dan bila mereka selesai solat, ketika Nabi baca ketubah ataupun imam khatib baca ketubah, dan bila mereka lihat golongan-golongan tijaratan, golongan-golongan pedagang daripada Syam ke daripada Yaman ke, mereka lihat ataupun lahwan, permainan. Permainan ini apa permainan? Permainan ini ialah kompang. Mereka memukul kompang, menjemput orang kampung datang tengok barang-barang dagangan mereka yang baru sampai. Dia memukul kompang apa? Kalau kita kompang, dia punya kompang apa? Barang-barang orang Arab ni. Kompang juga kot. Lebih kurang tu nama Allah alam apa. Tapi dia memukul alat permainan supaya orang lain mari tengok barang-barang dagangan mereka. Jadi, bila mereka melihat kedatangan orang berniaga ataupun orang memukul kompang penandaan barang-barang baru sampai, maka golongan yang sebelum tak sempat dengar ketubah pun. Tak sempat dengar ketubah pun. Pasal ketika itu ketubah ini bukan wajib kan. Dia hanya pahala saja. Maka dia terus infaddu ilaiha. Mereka pun menuju kepada tempat bunyi kompang ataupun tempat orang berniaga barang tadi. Mereka lihat tempat tadi lepas tu watarakuka, dan mereka meninggalkan kamu. Wahai Muhammad, kamu sedang baca ketubah. Mereka sanggup tinggalkan kamu. Teruk dia ni. Mereka tinggal orang sedang baca ketubah tadi pasal tertarik dengan orang yang berniaga tadi. Maksudnya kamu sedang berdiri membaca ketubah. Bagi ketubah. Tafsir mengatakan yang tinggal dengan Nabi hanya 12 orang je. Yang khusyuk mendengar ketubah tu, yang lain semua cabut keluar. Nak tengok orang berniaga dah. Macam kita ada jual jam ke hari Jumaat kan, pusat perniagaan dah. Tapi masalah kita ni, kita menumpukan sebelum orang semayang tu. Haram ketika tu. Tapi dia buat selepas. Tapi kita ni berniaga secara haram. Orang dah hazan dah, kita pergi beli barang, pergi minum air, pergi nak makan sup. Sup utara lah dah. Tanpa pantang melihat sup utara. Buang lepas gian, cendol. Cendol tu. Memang sedap semua tu. Tapi orang dah hazan dah, itu semua perbuatan haram semua tu. Maka, zaman dahulu, lepas tu baru ada upacara-upacara perniagaan macam ini. Dia tinggal Nabi. Tinggal 12 orang saja. Lepas tu ada sebahagian ulama' mengatakan, syarat minimum solat jemaah 12 orang. Ada juga fahaman mengatakan macam tu. Walaupun ada mengatakan 40 orang, ada mengatakan 12 orang, ada juga mengatakan 2-3 orang. Tapi dalam kisah ni 12 orang minimum untuk mengadakan solat jemaah. Pasal dalil mereka dengar kompang, dengar orang datang berniaga lepas sembahyang jemaah, mereka bertumpu ke tempat tersebut untuk tengok orang perniagaan tersebut. Maka bila jadi teguran dia untuk golongan-golongan pelajar ini, qul, bagi tahu mereka wahai Muhammad, apa dia? Ma indallahi, apa yang di sisi Allah, apa yang ketubah Jumaat yang nak mengajar kamu tadi wahai golongan pelajar, ketubah yang nak bagi tahu kamu apa kelebihan dia, apa sekian-sekian ilmu dia untuk kamu ketika itu, min indillah, di sisi Allah sebenarnya, khairun, jauh lebih baik, minal lahwi, daripada kamu dengar kompang kamu pergi tadi. Minal lahwi ni daripada permainan yang kamu dengar tadi, yang kamu tertumpu kepada nak tengok barang-barang perniagaan tadi, jauh kamu belajar, jadi jauh lebih baik daripada kamu pergi tengok benda-benda tersebut. Qul ma indallahi khairum minal lahwi, daripada permainan tadi, wa minat tijarah, daripada perdagangan tadi, permainan bunyi untuk orang berniaga tadi, jauh lebih baik kamu mendengar orang mengajar berkenaan dengan keesaan Allah, berkenaan dengan risalah atau berkenaan dengan hari akhirat ketika kutubah tadi dibacakan.
Maka wallahu, dan Allah lah. Kamu pergi nak berniaga ke, kamu pergi nak beli ke, kamu pergi apa bagi ya sebenarnya Allah kata sebenarnya yang bagi rezeki pergi nak berniaga tu pun aku yang tukar bagi rezeki pun. Wallahu, dan Allah lah khairun, sebaik-baik ar-raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kau minta dengan aku, kamu dengar majlis-majlis ilmu tadi pasal kamu sebagai pelajar, maka kamu mohon dengan aku rezeki pasal aku penjaga rezeki, aku penjaga pintu khazanah. Maka minta dengan aku pasal akulah sebaik-baik. Akulah sebaik-baik pemberi rezeki, yang aku beri baiknya daripada mana? Rezeki tersebut ada keberkatan dia, walaupun sikit akan kekal selama-lamanya, walaupun sedikit aku akan tambah lagi di hari akhirat dengan rahmat aku akan bagi syurga aku kepada kamu, wahai pelajar-pelajar yang mendengar kata-kata ulama tadi. Maka itulah, selesailah bahagian pelajar. Pejuang pun dah sudah, pengajar dan pelajar pun sudah. Esok insya-Allah para hartawan pula. Golongan-golongan kaya-raya ni, macam Datuk Padi kita kena dengar besoklah. Golongan-golongan hartawan. Bagaimana golongan hartawan nak mendengar arahan Tuhan khusus untuk dia dalam surah Al-Munafiqun. Pasal munafiqun ini golongan-golongan munafik. Golongan munafik ini dia amat bakhil, kedekut. Jadi Allah perintahkan bagaimana nak tugas, kewajipan, hak ke atas harta yang Allah bagi kepada dia. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alaina hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana wa taj'alaina al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.